So saya cukup yakin, wah pada Jumaat lepas pada 12 Jun 2020 korang dah tengok launching PS5. Dalam launching tu dia pun dah reveal dia punya design tu macam mana, apa yang package akan datang dan juga apa games yang akan launch pada tarikh launching hujung tahun nanti untuk 2020. Secara ringkasnya, waktu event tu dia launch lebih kurang 28 game. 9 games di-develop oleh PlayStation Studios, which is first party punya developer daripada Sony tu sendiri. Terdiri daripada 19 third party juga yang akan launch games pada PS5 dan juga Xbox Series X ataupun PC juga. Dan game-game yang paling highlight antaranya adalah Spider-Man Miles Morales, Horizon 2, Gran Turismo 7, Resident Evil 8 dan sebagainya lah. So memang game-game super tip-top berbanding dengan launching pada Xbox Series X, which is diorang ketengahkan hanya 13 games. So untuk PS5 kali ni dia ada keluarkan beberapa aksesori. Yang pertama adalah wireless headset, yang mana sebelum ni PS4 ada juga wireless headset dia tu sendiri. So dia keluarkan headset yang baru yang mengenengahkan juga 3D audio. Tapi kita pun tak tahu 3D audio dia bunyi macam mana, so kita kena test bila dia dah keluar. Controller, media remote dan juga HD camera. Tapi kita tak sure lagi lah, kalau korang beli terus boleh dapat this particular accessory, tak sure lagi. Dan dia keluarkan dua version. Yang pertama adalah yang biasalah, dan yang kedua adalah digital edition. Dia hanya buang feature 4K Blu-ray disc. So enough about all the games. Kita kena cakap, kena sembang ni berkenaan dengan design PS5 yang dikatakan sebiji sama dengan air freshener lah, air purifier lah, router, flash speed semua tu. Okay, this is the first console ever yang orang kata apa, lari sikit lah design dia daripada design konsol yang sebelum ni. Sebelum ni kalau kita tengok home console semuanya jenis petak, betul tak kan? Tapi sekarang ni design dia ke arah futuristic. Dia macam Tesla punya model tu kan, Space Dragon, macam spaceship sikit tu kan. Dalam tu dia macam segitiga sikit. Dan dikatakan juga PS5 kali ni adalah the tallest console ever produced, lebih kurang 14 inci. So kalau kita letak side by side PS5 dan juga Xbox Series X, PS5 dia akan berdiri lebih tinggi daripada Xbox Series X ataupun konsol-konsol sebelum ni. In terms of overall design, ini pendapat peribadi saya lah. Saya cukup tak suka design dia. Okay. Tapi saya rasa ramai yang akan sukalah dengan design futuristik lah. Cumanya kalau boleh lah, nasihat saya letaklah secara menegak, tapi janganlah letak secara melintang. Sebab apa? Dia macam kekok sikit. Sebab korang kena bayangkan, korang letak satu roket yang jenis segitiga tu, korang letak macam tu. So dia macam tak berapa nak balance. So tak cantik lah. Nanti kalau korang nak design rumah korang, mungkin kurang cantik sikit dekat situ lah. Dan kita masih lagi tak tahu kalau kita letak melintang, airflow dia macam mana, heat dia macam mana. Kalau kita letak menegak macam mana. Tapi my theory is that kalau kita letak menegak itu lebih baik. Sebab kalau kita tengok design dia pun nampak macam ni. So dia menggambarkan V kan, nombor Roman kepada 5. So PS5. Kalau terbalik tak tahulah Roman terbalik tu jadi apa kan. Okey, kepada geng yang bertanya nak beli TV 8K ke tak, sebab dengar cerita dia support sampai 8K 120 FPS lah bla bla bla. So saya nak advise tak digalakkan. Sebenarnya untuk generasi kali ini dia nak tackle 4K true resolution. Bermaksud zaman PS4 Pro memang dia kata boleh main game up to 4K, tapi korang kena ingat majority game-game PS4 tak boleh pun sampai tahap resolution 4K yang sebenar. Dia adalah resolution lebih kurang 2K 1620p lebih kurang macam tu. So dia tak menggunakan sebaiknya TV 4K yang korang dah beli tu. Stay je guna TV yang sedia ada dan enjoy 4K dan juga 60 frames per second. Pricing diorang tak berani nak reveal setakat ini sebab kalau kita nak bandingkan dengan spek PC yang dah ada sekarang in terms of CPU, GPU, SSD dan sebagainya, CPU sahaja dah lebih kurang 1,500, GPU sahaja dah lebih kurang 2,500, SSD sahaja 1,500. Totally dia sudah 4,000. So adakah PS5 ni akan launch dengan harga 4,000? Jawab dia tak. Biasanya konsol dia akan launch bersama dengan custom dan juga perjanjian belakang, mostly daripada hardware custom daripada AMD, dan harga akan subsidize sikit. Mungkinlah launch dia akan jadi lebih kurang 2,500, 2,700. Ada some people say 3,500 pun ada. Tapi bila kita tengok launch PS4, harga dia lebih berpatutan dan make sense, which is lebih kurang RM2,000. So saya expect PS5 akan launch pada harga RM2,000, tapi kita tak sure lagi dapat tak accessory bundle, dan kita masih lagi tak sure digital edition punya berapa dan juga base berapa. Tapi biasanya kalau digital edition murah sikit lah kot kan. Dan juga storage by default korang akan dapat 825GB yang bertaraf SSD super fast berbanding dengan PS4, which is hard disk biasa lebih kurang 500GB. So setelah korang mendengar saya menyembang berkenaan dengan PS5 semua ni, adakah korang bersedia untuk bermain game yang futuristik ini yang akan datang ini, ataupun korang bersedia untuk membakar duit korang yang korang dah dapat daripada bantuan prihatin?